Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah Hajarul dan juga rakan-rakan yang dirindui sekalian. Hari ini kami akan membentangkan rancangan keperluan pendidikan murid masalah penglihatan berdasarkan video yang telah kami analisis. Sebelum itu, ini adalah serba sedikit maklumat tentang video. Nama murid ialah Lily Grace yang berumur 8 tahun. Dia mempunyai masalah penglihatan nystagmus ataupun dancing eye yang menyebabkan gerakan mata tidak terkawal. Lily Grace telah dilahirkan dalam keadaan pramatang yang menjejaskan kesihatan matanya sejak lahir. Oleh itu, ibu bapa dia sedar tentang tindak balas sejak bayi, iaitu sering menyilau ataupun menggosok mata. Lily Grace dikesan mempunyai kecederaan di bahagian otak dikenali sebagai optic nerve atrophy yang memberi kesan kepada organ matanya. Sekarang kami akan bentangkan perancangan keperluan pendidikan berdasarkan tindak balas ketidakupayaan murid di dalam kelas. Pertama sekali, antara tindak balas yang saya perhatikan dalam video yang sering ditunjukkan oleh Lily ialah tundukan kepala untuk membaca atau melihat objek di atas meja. Hal ini karena dia ingin melihat dengan lebih jelas. Ini ialah gambar-gambarnya. Dan kita perlu tangani masalah ini karena ini memberi impak kepada postur badan beliau. Menurut Dr. Castaneda, postur badan yang salah akan menyebabkan tekanan pada otot-otot dan sendi-sendi tertentu dan ini memberi impak kepada peredaran darah. Jadi kita perlu mengatasi masalah ini sejak kecil lagi supaya Lily tidak akan biasa untuk melakukan ini semasa dia membesar dan postur badan dia juga boleh diperbaiki. Jadi rancangan keperluan yang saya cadangkan ialah memberi book stand. Hal ini supaya buku ataupun alat-alat yang dibaca seperti gambar, buku dan alat-alat itu berada pada paras dada murid, yaitu di sini. Jadi murid tak perlu tunduk, dia hanya perlu tengok begini dengan dekat. Dan murid dapat membaca dengan lebih jelas dan selesa. Ini adalah contoh book stand yang besar dan boleh diselenggarakan, dia boleh di-adjust. Saya pernah cari book stand ini di Shopee. Paling mahal dan yang paling berkualiti ialah RM25. Yang lain pun ada yang murah. Dan saya juga jumpa di internet yang khas untuk orang bermasalah penglihatan karena terdapat alat optik di situ. Jika kita lihat, itu ialah alat optik di mana ayat-ayat dalam kertas itu akan dibesarkan menggunakan alat itu, pembaris magnifier, dan juga boleh diselaraskan. Kaedah ini dikenal sebagai relative distance magnification, yaitu mengurangkan jarak objek dari mata. Jadi kita kurangkan jarak objek yang Lily perlu lihat. Seperti sebelumnya, dia perlu tunduk untuk melihat buku ataupun bahan bacaan di atas meja. Tetapi dengan kaedah relative distance magnification, kita akan letak di paras dada ataupun paras kepala Lily dan jarak akan lebih dekat. Oleh itu, tindak balas murid mungkin akan dapat dikurangkan dan juga kesihatan dari segi postur badan juga boleh dikekalkan. Okey, itu sahaja dari saya. Kita teruskan ke pembentangan yang seterusnya. Terima kasih.
Seterusnya, kami juga telah menganalisis dan mengenal pasti tindak balas Lily dari aspek emosi. Berdasarkan keempat-empat gambar yang ditunjukkan dalam video yang telah saya lampirkan, menunjukkan bahawa Lily mempunyai tingkah laku dan juga pengurusan emosi yang sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan kerana Lily dapat belajar Braille sambil menyanyi, menunjukkan bahawa Lily riang untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran Braille. Selain itu, Lily juga dapat mengikuti arahan yang diberikan oleh guru dengan baik. Maka, Lily dapat melakukan aktiviti tersebut dengan mengikut turutan yang betul. Yang ketiga, Lily melakukan aktiviti latihan Braille dengan aktif, iaitu Lily turut serta melakukan latihan Braille dengan menggunakan bahan-bahan maujud yang diberikan oleh gurunya. Yang keempat, Lily dapat menyusun kod Braille dengan betul. Apabila gurunya menyuruh dia membuat kod berhuruf I, maka Lily dapat menyusun kod Braille dengan betul menggunakan bahan maujud. Dan yang terakhir, Lily dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan dengan lebih cepat. Bermaksud, apabila Lily suka melakukan aktiviti ataupun apabila Lily seronok melaksanakan aktiviti yang dilaksanakan, maka Lily dapat menghasilkan tugasan dan juga hasil kualiti yang baik dengan lebih cepat. Maka, berdasarkan pemerhatian tersebut dan juga analisis dalam video yang ditunjukkan oleh Lily dalam proses pembelajarannya, maka kami telah mengemukakan satu keperluan pendidikan, iaitu keperluan pendidikan pengajaran dan pembelajaran kaedah didik hibur. Didik hibur merupakan satu konsep pengajaran dan pembelajaran yang santai dan hibur dengan satu sistem rancangan pengajaran yang sistematik yang dirancang oleh guru mata pelajaran tersebut. Dan pendekatan yang difokuskan kepada Lily yang kami bincangkan adalah melalui muzik ataupun nyanyian. Di samping itu, terdapat juga beberapa sokongan yang menyokong akan pembelajaran didik hibur ataupun lebih dikenali sebagai pembelajaran berasaskan muzik. Terdapat banyak buku-buku dan juga kajian meluas yang dilakukan di seluruh negara mengenai pembelajaran berasaskan muzik ini. Dan salah satunya adalah kajian mengenai yang bertajuk Testing the Effect of Music on Memory. Dan dalam dapatan kajian ini menyatakan bahawa untuk teknik hafalan yang berasaskan muzik, mendapat rata-rata murid dapat mencapai hafalan dengan lebih cepat berbanding dengan teknik hafalan tradisional. Dan juga ada dapatan lain yang juga mengatakan bahawa learning music by ear is the most widely used method with blind students. Yang mana ini mengatakan bahawa pembelajaran berasaskan muzik kini tidak asing lagi untuk dilaksanakan kepada murid masalah penglihatan. Dan terdapat juga buku yang dikeluarkan bertajuk Music and Development, Musical Ways to Engage Developmentally Disabled Children, yang mana buku ini merupakan buku manual ataupun buku panduan untuk guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan muzik kepada murid pendidikan khas. Jadi, di sini jelas mengatakan bahawa pembelajaran berasaskan muzik kini banyak dilakukan untuk menggalakkan pembelajaran yang menyeronokkan. Tambahan lagi, pengalaman saya praktikum juga, rata-rata murid saya amat sukakan pembelajaran yang berasaskan muzik, yang mana mereka seronok untuk melakukan aktiviti-aktiviti semasa saya mengajar, dan juga yang mana ada juga lirik-lirik yang dimasukkan berkaitan dengan pembelajaran yang lebih cepat untuk mereka ingat. Sebab muzik kita tahu mempunyai alunan yang menyeronokkan dan dapat juga mengurangkan tekanan semasa murid belajar di dalam bilik darjah. Hal ini juga kami pilih untuk pendekatan berasaskan muzik ataupun didik hibur ini membawa beberapa kepentingan kepada Lily maupun kepada murid pendidikan khas masalah penglihatan. Yang pertama, sudah semestinya pembelajaran kaedah didik hibur ataupun berasaskan muzik ini mestilah menyeronokkan, dan juga ini adalah satu sebagai daya tarikan aktiviti
oleh guru untuk menarik minat untuk menghilangkan bosan murid di dalam bilik darjah. Yang kedua, teknik muzik ini seperti yang kami telah analisis dalam video bahawa Lily melakukan latihan braille sambil menyanyi. Bermaksud Lily ingat kod-kod braille itu melalui nyanyian. Dan ini juga boleh dikatakan sebagai satu kepentingan, iaitu sebagai satu teknik hafalan kod braille melalui lagu dan lirik yang mudah yang dapat murid ingat. Yang ketiga, kepentingan untuk melaksanakan satu keperluan pendidikan berasaskan muzik ini adalah semestinya dapat mewujudkan satu suasana pembelajaran yang riang. Selain itu, dapat juga mewujudkan satu hubungan mesra antara murid dengan murid dan juga hubungan mesra murid dengan guru. Dan akhir sekali, setelah satu pelajaran suasana yang menyeronokkan, pembelajaran aktif berlaku, sudah semestinya hasil kerja murid dapat ditingkatkan kerana dengan pembelajaran yang menyeronokkan ini sebagai satu rangsangan untuk murid untuk menarik minatnya dan juga mempengaruh emosinya melaksanakan hasil-hasil tugasan yang diberi. Jadi keseluruhannya bahawa kaedah pembelajaran berasaskan muzik dan juga kaedah didik hibur ini sebagai satu keperluan pendidikan kepada Lily mahupun kepada murid masalah penglihatan, kerana ini adalah satu pembelajaran yang dapat merangsang dan juga meningkatkan lagi kualiti pendidikannya di dalam bilik darjah supaya Lily ini dapat sama-sama belajar, sama-sama mendapat input bersama dengan murid-murid tipikal yang lain. Assalamualaikum dan hai. Sekarang saya akan bentangkan tindak balas yang ketiga yang dilakukan oleh murid masalah penglihatan yang bernama Lily. Okay, apa yang saya dapatkan pasti daripada video tersebut, pada minit ke 1.48, murid tersebut menyentuh dan menekan objek di tempat yang sama hanya menggunakan jari tangan kanan sahaja. Hal ini kerana dia ingin meningkatkan ataupun memaksimumkan rangsangan kepada jari dia. Jadi, murid masalah penglihatan ini memerlukan rangsangan yang tepat dalam rangsangan yang lebih kepada deria sentuh. Hal ini kerana murid masalah penglihatan hanya akan menggunakan deria sentuh, deria pendengaran, deria bau dan juga deria rasa sahaja untuk belajar, bukan deria penglihatan kerana dia tak nampak. Okey. Seterusnya, perancangan keperluan atas apa tindak balas murid tersebut, iaitu dia menekan-nekan objek yang dia sentuh. Rancangan keperluan dia adalah guru perlu menyediakan pelbagai objek yang mempunyai permukaan bahan tekstur yang berbeza apabila disentuh. Maksudnya contoh, guru perlu sediakan objek yang mempunyai permukaan licin, kasar, panas, sejuk, tajam, tumpul. Hal ini adalah untuk meningkatkan dia punya dia punya pengamatan deria dia. Dia punya deria sentuh dia lah. Dan murid bukan sahaja akan tekan-tekan objek tersebut, dia perlu rasa di surface, permukaan objek. Okay. Jadi, kat sini juga dengan aktiviti seperti ini, murid juga dapat meningkatkan latihan psikomotor dia. Latihan psikomotor dia dalam memegang objek. Okay. Contoh-contoh yang telah dirancang untuk keperluan ini adalah guru perlu sediakan pasir kinestetik. Hal ini kerana pasir kinestetik merupakan salah satu permainan yang sering dan sentiasa yang menghiburkan kanak-kanak, lebih-lebih lagi mereka yang tidak dapat lihat. Dengan adanya aktiviti bermain kinestetik pasir ini, dia dapat merangsang sensori taktil dan deria sentuh yang baik kepada murid. Okay, seterusnya adalah contoh dia buah-buahan. Okay, kita tahu buah-buahan kan ada berbagai bentuk dan juga permukaan yang berbeza. Jadi apabila guru mengajar murid dengan menyediakan
dengan menyediakan permukaan yang berbeza, kat situ murid boleh rasa dan cuba untuk membezakan buah apa dan buah apa. Selain daripada untuk meningkatkan daya sentuh, dia juga dapat meningkatkan pengetahuan dalam jenis-jenis buah. Contoh dia, buah nanas, permukaan dia kasar, dan dia boleh bandingkan dengan buah anggur. Dan juga dia boleh juga belajar dari segi konsep saiz, kontras saiz, iaitu buah nanas besar sikit berbanding dengan buah anggur. Jadi kat situ, sementara guru ingin meningkatkan pengamatan daya sentuh, dia juga dapat meningkatkan pengetahuan kognitif dia. Jadi kesimpulannya daripada pembentangan kami bertiga, guru perlulah sentiasa peka terhadap apa juga tingkah laku murid dari segi kognitif, dari segi fizikal dan juga emosi dia dalam aktiviti yang dirancang. Hal ini kerana apabila guru dapat lihat dia punya tindak balas mereka, kita boleh tahu apa masalah murid ini ataupun apa kesannya jika dia meneruskan tindak balas sebegitu. Jadi, guru akan menyediakan pelbagai keperluan untuk murid itu mengubah menjadi yang lebih baik ataupun meningkatkan sesuatu perkara itu. Itu saja daripada kami. Jika ada apa-apa soalan, bolehlah tanya selepas ini di Q&A. Okey, sekian, terima kasih. Bye.